Dan saya bersama Dr. Mazhar. Saya ingat kalau kita baca tulisan-tulisan review soal pemerintahan Taliban selepas mereka menjatuhkan kerajaan Assad di Afghanistan, antara kritikan yang dominan ialah Taliban terlalu fokus dalam soal punishment. Dia tidak melihat soal-soal welfare of the people, yang akhirnya kerajaan mereka tidak kekal lama. Dalam konteks Malaysia, apakah wacana Islam yang realistik yang mesti kita berikan priority, aulawiyat, khususnya di dalam era Islam di zaman Pakatan Harapan? Agama itu tidak berubah dari sudut referensnya, di sudut rujukannya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang berubah itu ialah kadangkala bagaimana agama itu ditafsirkan. Dan bagi setiap zaman kadangkala agama itu, dasar-dasar agama tidak berubah, tetapi agama itu sentiasa hidup bagi setiap keadaannya. Agama itu boleh kena hidup bagi seorang kehidupan seorang jiran, hidup bagi seorang ayah, bagi seorang ibu. Agama itu ada di mana-mana. Bagaimana agama itu ditafsirkan itu kadangkala jika tidak diperhatikan ataupun tidak diawas selia dengan betul, dia juga akan memberikan kesan yang bahaya. Daripada agama juga boleh menyebabkan tercetusnya kerusuhan. Daripada agama juga boleh menyebabkan berlakunya perdamaian. Daripada agama juga membawa manusia maju, dan di atas alasan agama juga manusia telah memundurkan diri mereka. So ini ini kita kena tahu secara umum sebagai intro untuk saya faham, untuk kita ingat bersama. Agama Nabi SAW, dia memposisikan dirinya dalam banyak keadaan. Baginda sebagai seorang pemerintah dan baginda sebagai seorang insan, Nabi yang berada di masjid, dan baginda sebagai seorang insan berada di medan perang. Posisi-posisi ini kita lihat Nabi membeda-bedakan pada beberapa sudut. Apabila kita berada sebagai seorang pemerintah, Nabi bercakap pada umum, baginda memudahkan agama itu. Nabi kata, yassiru wa la tu'assiru, kamu mudahkan, jangan kamu payahkan. Tetapi agama yang dilaksanakan oleh baginda sendiri, pilihan yang dibuat oleh baginda. Kita tahu baginda solat malam sehingga begitu bengkak kakinya, dan baginda berpuasa sambung. Banyak amalan yang mungkin tidak tercapai oleh orang lain. Tetapi baginda membedakan hal ini di antara pilihannya dan apa yang menjadi kewajipan umum. Ini kita mesti bedakan. Wacana kita sebagai pemerintah yang memegang kuasa rakyat, yang mana rakyat itu merangkumi Muslim, non-Muslim, yang soleh, yang tidak soleh, yang berminat dengan agama, yang tidak berminat dengan agama, hendaklah berbeza dengan wacana apabila kita berbicara kepada anak-anak kita saja, yang kita mahu mereka semua menjadi orang saleh. Dan ini mesti dibedakan. Sebab itu Nabi SAW di dalam posisi sebagai pemerintah, baginda tidak mengejar apa yang saya sebut dosa pribadi, memburu mencari dosa-dosa pribadi ini. Sebab itu apabila orang datang kepada baginda mengadu tentang isu zina umpamanya, baginda menolaknya untuk mendengarnya. 4 kali baginda menolak. Dalam riwayat Ibn Hibban, fa'atradahu wa akhrajahu, baginda menghalaunya, baginda mengeluarkannya, baginda tidak mencari. Tetapi dalam isu Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahsia negara, baginda menghantar pasukan memburunya. Kerana dosa pribadi manusia dan Tuhan. Sementara dosa yang membabitkan hal ehwal awam, perkara ini merosakkan keselamatan awam. Ini mesti dibedakan. Silapnya sesuatu pemerintah apabila dia mencari dosa pribadi dan dia membiarkan dosa awam. Maka akhirnya rakyat terdidik, jika ada orang melakukan kesalahan pribadi, walaupun ia salah, berkhalwat dan seumpamanya, dijadikan isu besar muka surat khabar depan, malu dia nak balik ke kampung dia. Tapi jika dia ambil rasuah beratus-ratus juta, dia balik kampung dia, masih ada yang mencium tangannya. Kerana mereka gagal untuk membezakan wacana. Nabi SAW, dosa pribadi disuruh untuk kita selesaikan antara kita dan Tuhan. Baginda tidak mencabut. Di sisi itu adanya wala tajassasu dalam agama. Jangan kamu mengintip dalam agama. Yang ini mengintip dosa pribadi, tapi rompakan, pencurian, hal-hal ini diburu oleh Nabi SAW. Sebab itu kita apabila menjadi pemerintah, kita mesti membezakan di skop mana pemerintah kena fokus.
Apabila satu pemerintah cuba fokus kepada terlalu banyak dosa peribadi, enactment yang dibuat, ulasan yang dibuat, undang-undang yang cuba dikuat kuasa banyak menumpukan urus dosa peribadi, akhirnya kita lihat institusi-institusi Islam walaupun yang berserban, berjubah dan seumpamanya, bunyi ayat Qurannya hebat tapi pentadbirannya tidak telus. Cuma yang kita tahu bila masuk, sebab itu saya selalu buat contoh, kerana kita gagal bezakan apabila kita masuk sebuah kedai yang Islami, kedai makan yang Islami, yang kita cari dalam kedai makan Islami ialah kualiti makanan yang bersih. Bukan pakaian orang yang dia pakai serban, dia pakai jubah, itu urusan dia. Ayat Quran berkumandang dalam kedai dia belum tentu ia Islamik. Yang Islamik bagi kedai makan ialah kualiti makanan. Yang Islamik bagi pentadbiran ialah ketelusan dan integriti. Soal pemerintah itu mau pakai serban, dia mau pergi umrah ambil gambar, dia mau doa depan Kaabah dijadikan kempen, itu sepatutnya tidak patut dijadikan sebagai sukatan di dalam urus takbir. Saya dan juga sifat pentadbiran agama itu universal sifatnya. Dia progresif, dia responsif, dia tolerance dan dia harmoni. Dan sebab itu kadang-kala kerana agama boleh digunakan macam agama juga boleh digunakan untuk kepentingan. Kehendak orang kepada agama dua. Sama ada kerana dia mencari redha Tuhan ataupun dia mencari sokongan rakyat. Kedua-duanya boleh dengan menggunakan agama. Agama bisa saja mungkin saja agama itu untuk dimanipulasikan untuk mendapatkan sokongan, dan kita lihat dalam semua sejarah agama daripada Judaism, Christianity dan Islam, semua penguasa mengambil kesempatan menggunakan agama untuk mendapat sokongan, kerana itu adalah sesuatu yang mungkin kerana apabila rakyat itu nak agama. Sebab itu kita tidak heran apabila Karl Marx menyatakan agama itu opium, dia boleh menjadi candu. Bukan kita menyokong pendapatnya, kalau ia demikian sifatnya, walaupun Karl Marx bermaksud keseluruhannya. Sebab saya, satu contohlah, saya baru ni dapat daripada Kementerian Kesihatan yang dulu, apa nama, halal medical device, alat medical yang halal nak dibuat. Paper tu saya dapat, tadi saya duk tengok lagi, macam mana manufacturing dan handling of medical device for the purpose of halal certificate. Halal ni, pisau halal, lampu halal. Halal tu bagus, tapi bila halal itu dijadikan bagaimana nak cari duit, ini masalah. Ini Jakim punya tu. Jakim skandal lah kot. Tak tahulah, saya tak pasti. Apa nama? Boleh, saya ada rujukan. Dan kemudian nanti kereta halal. Basikal halal. Khasanya agama itu yasiru wal artu asiru, al aslu fil asya al ibahah, bermula dalam sesuatu itu dibolehkan. Saya ingat ini mesti kerajaan Pakatan Harapan ini jika mesti mempunyai kelompok pemikir yang bekerja untuk memberikan tafsiran agama yang membolehkan manusia hidup. Agama yang menghidupkan. Agama itu bukan mengungkung, tapi ia memberi gadis panduan. Agama itu bukan kesempatan untuk dibuat sebagai harta ataupun mengikat tengkok rakyat untuk menyokong membabi buta. Agama adalah panduan yang mengangkat martabat manusia. Sebab itu wacana-wacana agama apabila anda duduk di atas kerusi seorang pemerintah tidak sama dengan anda jadi seorang pendakwah. Pendakwah mungkin pendekatannya ingin memujuk. Pemerintah ia memujuk, mungkin juga ia kadang-kadang mengajar dengan kuasanya. Ini mesti dibedakan, dan juga mungkin dia tidak mencampuri perkara yang mungkin haram pada sisi orang, tapi pemerintah tidak mencampuri. Kita tak boleh tolong bina gereja dan kuil sebagai seorang Muslim, tetapi pemerintah boleh. Kerana pemerintah dia berada pada wacana yang lain. Wacana sebagai penguasa yang melayani rakyat dengan keadilannya. Mengiktiraf kewujudan bukan bererti mengiktiraf kebenaran. Ini banyak perkara yang mesti dibezakan antara seorang pendakwah dan seorang pemerintah. Jadi ini Pakatan Harapan yang telah menjadi pemerintah ni, dia kena ingat diri dia bukan pembangkang lagi sehingga dia asyik cakap macam pembangkang. Dan kemudian satu lagi dia juga kena bicarakan, dia bukan jadi pendakwah di masjid, dia sudah ada kuasa, wacananya sudah berbeza pada semalam.
Dan saya bersama Dr. Mazhar. Ya. Sebab satu-satunya bukan satunya, dua negeri yang menjadi pembangkang termasuk Perlis. Sejauh mana Dr. Mazhar menasihati pemerintah di negeri Perlis merealisasikan apa yang Dr. sebut sekejap tadi? Saya rasa suara saya sebut ini dari sejak dulu. Dan saya rasa pemerintah di Perlis juga tahu bahawasanya saya tidak, insya-Allah setakat ini tidaklah tunduk kepada semasa UMNO itu berkuasa di pusat juga saya mengkritiknya, sehingga dia dah tak berkuasa pun lagi boleh saya mengkritiknya lah kan. Okey. Baik, terima kasih kepada Dr. Mazhar. Baik.